Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung dengan tajuk menulis pseudocode dan melukis carta alih binary search. Okay, hari ini kita pergi menulis pseudocode dulu ya, binary search. Okay. Jadi ini adalah algoritma binary search yang kamu dah belajar sebelum ni kan, algoritma. Maknanya langkah-langkah lah untuk kita melaksanakan binary search. Jadi saya tak ada go through lagi lah. Saya sambung kepada pseudocode terus ya. Okey. Ni ialah pseudocode binary search. Okey. Sebelum kita tulis pseudocode dia, kita kena isytiharkan atau declare lah pemboleh ubah apa yang kita gunakan dalam binary search ni, supaya orang tahulah pemboleh ubah tersebut merujuk kepada apa kan. Macam yang saya cakap sebelum ni, kita tak kisah sebenarnya nak guna L ke, nak guna pemboleh ubah N, I dan sebagainya lah, ataupun kita nak buat gunakan pemboleh ubah L tu kita gantikan kepada perkataan senarai pun boleh. Cuma kita kena declare dululah supaya orang tahulah senarai itu merujuk kepada apa, pemboleh ubah senarai itu merujuk kepada apa, ataupun L ni merujuk kepada apa. Tapi dalam buku teks kita biasa gunakan L, N, I semua ni, jadi kita boleh follow lah. Okay, boleh ikut. Okay, jadi di sini L ialah senarai yang mengandungi 9 item dengan nilai L kosong kecil ni merujuk kepada L indeks senarai bagi indeks yang pertama, nilainya ialah 12. L ataupun senarai indeks pertama, nilainya ialah 30. Okey, dan seterusnya lah sampailah yang terakhir. Okey, senarai yang terakhir dia buat N tolak 1, nilainya ialah 62. Okey, N tolak 1 ni kenapa dia N tolak 1? Sebab bila indeks kita start dengan kosong, jadi yang indeks terakhir kita kena tolak dengan 1. Bukan indeks tolak 1, bilangan item tolak dengan 1. N ni ialah bilangan item kan dalam senarai, jadi kita tolak 1. Tu yang dia dapat. Itu yang dia kena tulis L N tolak 1. Okey, mana dapat 12, 30, 62 ni kita tengok soalan lah. Saya merujuk soalan di sini. Okey, ini. Kita ada indeks. Dia asalnya dia letak senarai dulu kan. Letak senarai 12, 30, 35 dan seterusnya lah. Kemudian indeks ni kita yang letaklah. Sebab kalau dekat soalan dia kadang-kadang ada dia letak indeks ke atas ni, kadang-kadang tak ada. Okey, tapi kalau tak ada kita letaklah. Okey, jadi merujuk kepada yang L senarai tadi tu, dia kata mengandungi 9 item. Okey. Kalau 9 item ni kita kira lah ni 12 ni, okey, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okey. Kan 9 item. Okey, kemudian kita pergi kepada N. N ialah pemboleh ubah yang mewakili bilangan item dalam senarai L. Bilangan item tadi ada 9. Kan? Kita dah kira tadi 9. Okey. Lepas tu I ialah pemboleh ubah yang mewakili kedudukan item dalam senarai. Kedudukan item ni atau kita panggil nama selain tu ialah indeks. Okey. Okey, indeks yang tadi ni lah, yang kat atas ni. Kita gunakan pemboleh ubah I. M ialah pemboleh ubah yang mewakili kedudukan item pertengahan dalam senarai. Sebab dia binary search, kita kena cari item pertengahan kan? Ingat lagi tak? Masa algoritma dia, kita kena cari item pertengahan ataupun kedudukan item pertengahan. Okey? Kita bukan cari satu persatu macam linear search. Okey?
Okey, lepas tu B. B ialah pemboleh ubah yang mewakili nilai item carian. Okey, ingat lagi tak kalau dekat linear search kita guna pemboleh ubah apa untuk carian? Kita guna pemboleh ubah T kan untuk carian. Jadi kalau binary search dia gunakan pemboleh ubah B. Itulah saya cakap dia tak kisah nak tukar jadi B ke, nak tukar jadi T ke pun boleh. Okey. Tapi ni dia saja gunakan B sebab dia nak bezakan dengan apa ni linear search lah. Okey. Kemudian kita ada J. J ialah nilai N tolak 2. N tolak 1. J ni dia seolah-olah bertindak sebagai indeks yang terakhir lah. Okey. Sebab N tolak 1 kan. N ni ialah boleh ubah bilangan item kan. Kalau pemboleh bilangan item dia ada 9. Jadi J dia berapa? 9 tolak 1 ialah 8. J tu merujuk kepada indeks yang terakhir. Tapi dia tak boleh buat J ialah indeks terakhir. J ialah pemboleh ubah indeks terakhir. Dia tak buat macam tu sebab dia akan berubah-ubah nanti nilai J ni. Dia tak semestinya indeks terakhir tu nombor yang tetap. Okey, nanti kita tengok Okey, ni tadi soalan dia lah. Okey, jadi kat sini saya ada bagi dua contoh bagaimana binary search dilaksanakan untuk mencari yang pertama item bernombor 53, yang kedua item bernombor 12. Item carian lah ni. Okey, kita pergi yang Okey, kita pergi dia punya pseudocode dululah. Ni soalan dia. Okey, ni pseudocode dia. Macam mana nak tulis untuk binary search. Okey, binary search ni dia menggunakan struktur kawalan ulangan while. Okey. Sebab kat sini tengok dia ada tulis while, lepas tu dalam tu dia ada struktur kawalan pilihan apa ni? Okey, dia ada jika, lepas tu jika tidak. Ini dua pilihan kan? Okey, lepas tu kat bawah ni pun ada jika tidak. Ni pun ada dua pilihan juga. Maknanya digabungkanlah. Ada dua pilihan dan satu struktur kawalan ulangan. Okey. Ini daripada buku teks, awak boleh rujuk. Okey, kita ada mula macam biasa. Kemudian setkan senarai soalan ikut soalan tadilah kan. Okey, apa dia punya nombor-nombor dalam tu dan kita buat bracket yang kita panggil apa bracket ni. Segi 4 ni saya tak ingat apa nama dia. Tapi bukan bracket yang macam melengkung tu. Ni dia macam petak sikit. Okey. Kemudian yang ketiga kita kena isytiharkan pemboleh ubah yang kita gunakan tadilah. Kita ada N, I, J, M, B. Yang keempat kita kena setkan N. N berapa tadi? Bilangan item ada 9. Jadi kita letak 9 sini. Okey. Setkan I ataupun indeks kepada kosong. Sebab indeks memang start daripada kosong. Tak ada indeks yang start daripada 1 ya. Okey. Kemudian setkan J kepada N tolak 1. Ini memang dia punya format lah. Kemudian nombor 7 masukkan nilai carian B. Kalau linear search masukkan nilai carian T kan. Ni kita buat B lah, lain sikit. Okey. Kemudian kita buat dia punya struktur kawalan ulangan. Okey, while I kurang atau sama dengan J. Okey, lepas tu kalau true dia pergi mana? Dia akan setkan M. Okey. Nanti saya terangkan lebih lanjut lagi lah. Cuma saya nak bagi tahu kat sini yang saya merah-merahkan ni apa? Yang saya merah-merahkan ni inilah yang akan berubah kalau
ada soalan lain lah kan, mengikut soalan. Dia akan berubah yang ni je. Okay, yang lain tu semuanya sama je. Dia punya sudokod. Okey, sama je. Cuma kadang-kadang dalam soalan tu untuk yang 8.3.1 ni kadang-kadang dia terbalikkan. Jika B kurang LM kan, kadang-kadang dia buat jika B lebih besar daripada LM, jadi kita kena terbalikkan lah. Yang J disetkan kepada M tolak 1 ni letak dekat bawah, yang I disetkan kepada M tambah 1 ni letak ke atas. Itu kalau dia tukar dia punya simbol lah. Okey. Inilah yang berlaku bila kita punya sudokod tu ditulis dalam Python, struktur kod arahan Python, dia akan akan dilaksanakan, maksudnya mana yang berulang dan sebagainya lah kan. Okey, apa proses yang berlaku kat sini? Mula-mula dia akan pergi baris 8 lah kan. Dia dah pergi nombor 1, maknanya 1 per 1 sehinggalah nombor 8. Dekat 8 ni dia akan laksanakan dululah, memanglah kan. Okey, tapi bila dekat 8 ni dia sebenarnya while I kurang atau sama dengan J ni dia macam syarat jugalah kan. Dia for, while, if, semua tu dia ialah syarat. Saya cakap dia mesti ada keputusan sama ada true ataupun false. Dia mesti ada true ataupun false jawapan dia. Okey, jadi apabila syarat dekat nombor 8 ni true, ini B akan dilaksanakan. B tu apa? Inilah 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2. Dia akan laksanakan satu bahagian ni lah. Okey. Tapi dekat dalam 8.2 ni, sekiranya syarat yang 8.2 ni true, maksud dia sekiranya carian belum, maknanya kalau true tu dia dijumpai lah. True tu maksudnya carian tu dijumpai, dia akan buat apa? Dia akan papar item ada dalam senarai kan, kalau dijumpai. Tapi kalau belum dijumpai, dia akan pergi mana? Dia pergi ke baris 8.3. Sebab ni jika kan. Jadi dia akan, kalau true dia akan buat 8.2.1. Tapi kalau 8.2 ni false, dia pergi kepada jika tidak. Dekat jika tidak ni, dia akan laksanakan yang C yang saya petakkan ni. C. Dekat C ni dia ada 8.31, 8.32, 8.33 dan 8.34. Kat sini sekiranya syarat tersebut true, syarat yang mana true ni? Yang 8.3.1. Sebab kat sini pun ada syarat lagi. Jika syarat kat sini true, dia akan laksanakan 8.3.1.1. Kalau false, dia akan pergi yang jika tidak ni lah kan. Dia akan laksanakan 8.3.2.1. Okey, setelah tu dia akan pergi mana pula? Bila dia dah pergi kat sini 8.3.3, tadi carian dia belum dijumpai kan. Contoh kalau belum dijumpai, dia akan pergi ke mana? Dia akan ulang balik, dia akan naik balik langkah 8. Yang ini A tadi ni, dia akan pergi balik, ulang balik ke langkah 8. Lepas tu dia masuk balik 8.1, 8.2. Dia akan ulang benda tu sampailah ni sehingga carian nombor dijumpai atau selagi syarat baris 8 true. Selagi dia true, dia akan pergi ni pusing.
Dia ulang-ulang, dia loop lah. Kan, looping. Bila apa carian tu ditemui, dia akan papa item dalam senarai kan. Lepas tu dia akan terus tamat ke 9. Tapi kalau tak jumpa lagi, dia akan pusing lagi. Okey? Okey. Kalau pseudocode tu kita tulis dekat bahasa pengatur caran Python, kod arahan Python, okay, dia akan jadi macam ni lah. Kan? Tengok bezakan. Okay, mula ni tak ada. Macam saya cakap, mula dekat kod Python kita tak ada mula lah kan. Kita terus yang nombor 2 ni, setkan senarai L, lepas tu kita buat senarai L, disetkan kepada apa senarai dia. Lepas tu istihar pun tak ada dekat kod arahan. Kita ada setkan N kepada 9, sama lah macam ni kan. Tapi kita ikut format dia, tak adalah tulis setkan kan. Kita cuma N disetkan kepada 9, I dan sebagainya. Kemudian ni yang nombor 7 masukkan nilai carian B, kita tukar kepada kod Python jadi macam ni lah. Kan, kita tanya pengguna masukkan nombor yang ingin dicari, kita gunakan pembeli ubah B. Lepas tu while I kurang atau sama dengan J, ni serupa. Okay, lepas tu kita buat setkan item pertengahan tadi kan, indeks pertengahan. Okay, kita buat macam ni, sama juga. Okay, cuma yang beza kat sini awak tengok ini dia ada kita panggil floor division kan, yang slash 2 kali ni floor division. Kalau dekat pseudocode dia cuma slash 1 ni maksudnya bahagi. Okey, dia kalau ikutkan yang betul lah, kalau ikut yang betul kita memang kena tulis double slash macam ni. Okey, double slash iaitu floor division. Tapi dalam buku teks dia buat bahagi untuk pseudocode, so tak apalah kita ikut buku teks. Cuma bila macam saya cakap, bila kita bahagi lepas tu dia ada point kan. Contoh kita macam ni. Bila ada point, contoh kita bagi 3, okey, bahagi 2 kan. Dia kena buat slash ni kan. Okay, kita dapat 1.5. Tapi kita tak boleh ambil 1.5 tu untuk jadi dia punya item pertengahan. Ataupun kita tak boleh ambil 2 sebagai item pertengahan. Yang kita boleh ambil ialah kita ambil nombor yang di hadapan sebelum point ni, iaitu 1. Sebab apa? Sebab sebenarnya dia gunakan, kalau dekat kod arahan dia guna floor division. Okey, kat sini kalau saya buat floor division 3, floor division 2. Ni sebenarnya tingkatan 2 ni. Masa tingkatan 2 kita belajar floor division, kita buat macam ni, 3 bahagi 2 kan. Okay, kita ambil 1 sini, maknanya 2 darab berapa dapat 3, 1 kan. Jadi kita dapat 2 sini, 3 tolak 2, 1. Okay. Jadi bila floor division, kita ambil dia punya yang hasil bahagi yang ke atas ni. Yang baki ni kita tak ambil pun. Kita tak tengok pun. Kita ambil yang 1 je ke atas tu. Cuba tengok balik buku teks tingkatan 2 ataupun nota tingkatan 2. Bila floor division kita ambil hasil bahagi sahaja. Baki kita tak ambil. Tak kisahlah baki dia ada berapa pun. Tu sebabnya saya cakap sepatutnya di pseudocode dia buat floor division ni sebenarnya sepatutnya lah I tambah J
floor division 2. Macam dekat kod arahan ni kan. Tapi sebab oleh kerana dia sudut kod, jadi diterimalah kalau kita buat bahagi saja. Cuma kita kena ingat kita ambil yang dia punya hasil bahagi yang ke atas je. Baki point-point semua kita tak ambil. Okey, boleh faham tak? Okey. Okey. Jadi lepas tu awak tengok jika B sama dengan LM. Okey, ni bila kita ubah kepada kod arahan dia, kita dapat if B sama dengan senarai L bracket M di dalamnya. M ni ialah item pertengahan kan? Okey. Kalau linear search kita buat if T, carian T lah kan, T sama dengan senarai L, lepas tu kita buat bracket dalam dia I kan, senarai L dalam kurungan dia I. Cuba awak tengok balik. Tapi kalau binary search kita tak boleh dalam dia I, sebab kalau linear search kan dia cari satu persatu. Tapi kalau binary search dia kena cari mengikut item pertengahan. Jadi kita gunakan M lah. Jadi ni kita kena bandingkan B tu, nombor yang nak cari tu dengan item pertengahan. Okey. Lepas tu kalau true, kalau true yang syaratnya ni, dia akan paparkan item yang ada, item yang dicari ada dalam senarai. Lepas tu dia terus keluar. Break ni maksudnya terus tamat lah. Kalau dia dah jumpa terus dia tamat. Dia tak pergi kat bawah-bawah ni dah. Tapi kalau tak jumpa, kalau syarat yang B, if B sama dengan senarai LM ni false, dia akan pergi sini kan, else ni, jika tidak ni 8.3.1. If B kurang LM, jika B kurang kurang daripada LM, if B kurang senarai, kita gantikan senarai L lah, senarai L, okey, kurungan M juga, bukan I, ni semua M. Okey, dia akan buat apa? Kalau syarat ni true, dia buat dia setkan J ataupun dia kira J disetkan kepada M tolak 1. Okey, kalau tak I disetkan kepada M tambah 1. Okey, kita tengok bila dia run apa jadi. Okey, saya naikkan atas sikit biar nampak. Okey, masukkan nombor yang ingin dicari. Contoh kita nak masuk 53. Okey, jadi bila kita enter, apa keluar? Oh, item yang dicari ada dalam senarai. Okey, kita try yang lain, nombor yang lain pula. Okey, awak nak masukkan apa? Contoh 30. Okey, kita enter. Oh, ada. Okey. Contoh kita nak cari nombor yang tak ada dalam senarai. Contoh kita tak tahu pun dalam senarai dia tu apa. Jadi kita main letak je lah, contoh 11 kan, contoh. Sorry. Kena run dulu. Klik run. Okey. Kita letak 11. Okey, kita enter, apa jadi? Dia terus keluar. Maknanya dia terus tamat je. Sebab apa dia terus tamat? Kenapa dia tak keluarkan perkataan item yang dicari tiada dalam senarai? Kenapa? Awak tengok kat sini tak ada pun. Maknanya kalau dia tak jumpa, tak ada arahan ataupun paparan item yang dicari tiada dalam senarai. Hanya ada kalau dia jumpa je. Jadi dia hanya keluar macam tu je lah. Dia tamat macam tu je lah. Okey, boleh? Jadi kita tengok macam mana pula saya makan meja dia. Okey, maknanya kalau melalui saya makan meja, macam mana rupa dia. Tadi saya hanya bagi tahu secara lisan saja kan. Jadi untuk kita lebih nampak,
proses dia yang berlaku, kita gunakan semakan meja macam linear search juga. Okey, jadi kita okey, apa tu, buat jadual lah ataupun kotak. Okey, mula-mula, okey, yang mula maknanya yang tak ada for ke if ke while semua tu kita biarkan, tak perlu buat lah. Kita terus pergi masuk yang nombor 8, while I kurang atau sama dengan J. Tapi saya tak ada tulis penuh lah I kurang atau sama dengan J. Lepas tu apa lagi kita nak buat sebagai jadual dia, kita masukkan sebagai tajuk jadual dia. Okey, yang 8.1 ni perlulah kan, sebab dia ada macam pengiraan kan, maknanya bila syarat ni true dia buat apa kan. Jadi kita buat M disetkan kepada I tambah J, okey, kurungan, okey, floor division 2 lah sepatutnya. Lepas tu dia akan buat lagi apa, okey, B sama dengan L M. Lepas tu dia akan papar. Okey, papar ni kita buat papar je lah, nanti tak payah panjang lah, nanti perkataan dia akan keluar. Okey, tamat Y. Okey, jika tidak pula ni, kalau jika 8.2 tu true, sini sikit. Okey, kita sambung yang bawah tu. Jika tidak, yang 8.3.1 tu, jika B kurang daripada LM, lepas tu dia akan kira J disetkan kepada M tolak 1. Jika tidak pula dia akan kira I disetkan kepada M tambah 1. Okey, lepas tu bawah tu tamat jika, tak perlulah kita buat dekat dia punya apa tu, jadual. Lepas tu ulang langkah 8 tak perlu, tamat jika tak perlu, tamat tak perlu. Okey, ini je yang perlu ada. Tapi kita kena tahu dia pergi mana, kalau tak nanti tersilap pula kan, garis. Okey, kita kena garis lah elok-elok Okey, sini tadi garis. Okey, sengit pula. Okey, pastikan kita tahulah yang mana kita garis tu ya, nanti silap pula. Okey, lagi. Yang last sekali kotak dia. Yang ni depan buatlah kotak dia cantik sikit kan. Atas dia tutup. Okey, yang lain ni nanti dululah kan, bawah ni. Okey, kita tengok, kita kena tulis dulu kat atas ni, nanti kan tak nampak. Okey, L senarai dia apa, 12, 30, 35, 39, 42, 48, 50, silap, 53, 62, okay. Lepas tu kita letaklah indeks ke atas dia.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kena letak macam tu. Nanti kan dia macam susah sikit lah kita nak detect Okay. Kita mulakan. I kurang atau sama dengan J. I kita dah tahu berapa. Sebab kita dah setkan mula kan. I ialah 0. 0 kurang atau sama dengan J. J berapa? Tengok. J dia kata N tolak 1. N berapa? 9. 9 tolak 1? 8. 8. Jadi 0 kurang atau sama dengan 8. True lah kan? Kita buat di sini lah. True. Bila true, dia akan pergi 8.2 kan? 8.1. Iaitu dia akan cari nilai pertengahan tadi, indeks pertengahan. Kita buat M. I berapa? J berapa? I sebelah tadi apa? 0. 0 tambah J. J tadi 8 kan? J dia ialah 8. Bahagi dengan 2. Berapa tu? 8 bahagi 2 ialah 4. Jadi M ialah 4. Kita rujuk balik. Lepas tu dia akan pergi syarat jika carian B ni sama dengan LM kan? Ni. Jadi B carian kita nak cari apa tadi? Nombor apa? Soalan tadi? Yang pertama dalam contoh tu. Kita tulis kat sini. Carian 53 dengan yang nombor 2. Carian 12 jadi carian yang pertama B tu ialah carian kan. Yang pertama kita buat yang satu dulu tau. 53 dulu. Kita tak boleh buat serentak. 53 sama tak dengan LM. LM ni yang mana? Senarai L, dia punya indeks dia yang M. M tadi 4 kan? Jadi M 4 tu yang mana satu? Yang apa? Makna indeks pertengahan dia 4. Jadi nilai dia apa? Awak tengok indeks pertengahan dia 4 yang ini. Jadi dia punya nilai pertengahan dia ialah 42. Jadi kita letak sini 42. Sama tak ni? Tak sama kan? False. Jadi bila false, dia akan pergi mana? Syarat 8.2 ni false, dia tak pergi 8.21, 8.2.2 kan? Dia pergi 8.3 jika tidak. Iaitu dia pergi jika B kurang daripada LM yang ini. Dia tak pergi papar sini lah, kita dash. Jadi dia pergi sini. 53, B ni 53 kurang daripada LM. LM ni yang tadilah 42 kan? 42. Dia check kat sini. 53 kurang daripada 42, false lah kan? Jadi kalau false, dia tak buat 8.3.1. 8.3.1.1 yang ini dia tak buat ini. Tapi dia akan pergi kepada 8.3.2.1 iaitu yang ini. Ini kan. Jadi dia akan kira I disetkan kepada M tambah 1. M berapa? M ialah last tadi M ialah 4. Jadi 4 tambah 1. Jadi I sekarang ialah 5. Kita garis. Jadi dia lepas tu dia pergi mana? Dia akan ulang langkah 8. Ulang langkah 8 ni apa? Dia pergi yang depan ni lah, apa ni? Yang I kurang atau sama dengan J lah kan? Sekarang ni dia uji syarat dia lah. I kurang atau sama dengan J. Sekarang I dia berapa? Kosong lagi ke? Kita bukan kosong lagi sebab I kan dia dah jadi 5. Yang terkini tadi kan? Jadi kita letak
I ni sini 5 kurang atau sama dengan J. Okey, J ada tak berubah kat sini kat atas ni? Ni M, ni I yang berubah, tapi J tetap 8 sebab tak ada pengiraan untuk J. Okey, jadi kita ambil nilai 8 yang tadilah. Okey. 5 kurang atau sama dengan 8, true lah kan? Bila true, dia akan masuk kepada yang ni lah. Dia cari nilai pertengahan lagi. Okey, sekarang ni I tambah J. I tadi berapa? Kita tengok yang terkini tadilah. 5 tambah J still lagi 8. Okey, lepas tu kurungan bahagi 2. Kita kena tambah dulu baru bahagi. Okey, jadi ni berapa? 13 kan? 13 bagi 2. 13 bagi 2, 6. 6.5 kan patutnya? 6.5. Tapi sebab dia floor division, kita ambil 6 sahaja. Okey? Kita tak ambil point belakang dia. 6.5 kita ambil 6 sahaja. Okey, jadi sekarang ni kita cek pula carian tadi. Carian masih 53. Sama tak dengan LM? LM tadi dah berubah 6. Jadi senarai ataupun nilai M pada senarai L apa dia? Mana 6? Indeks 6. Yang inilah kan? Tukar warna lain pula. Ni yang 6 ini. Kan? Jadi nilai dia 50 lah. Okey. Jadi sini 50. 53 sama 50? Tak. False. Jadi bila false dia paparkan lah. Dia akan pergi yang ini lah. 53 kurang daripada 50. Okey, betul ke 53 kurang 50? False. Bila false, dia akan buat ni. Dia akan buat yang ni. Okey. I disetkan kepada M tambah 1. M berapa tadi? M tadi ada perubahan kan? Ni, 6. Jadi 6 tambah 1 sini. Jadi I sekarang ialah 7. Okey, boleh tak setakat ni? Lepas tu kita gariskan. Lepas tu kita akan ulang langkah 8 lah kan? I kurang atau sama dengan J. I ada perubahan kan? 7. 7 kurang atau sama dengan, okey, J tak ada perubahan apa-apa, tak ada cakap pasal J kan atas tadi. Jadi 8. Jadi dia true lah. Bila true, dia akan cari indeks pertengahan, iaitu dia tak guna yang M tadi ni. Sebab dia dah buat formula, dia kira yang lain pula. Jadi I tambah J, I berapa? 7 tambah 8 bahagi 2. Okey, jadi 15 bagi 2. 15 bagi 2 berapa? 7 kan? 7.5 kan? Tapi sebab dia floor division, kita ambil 7 saja. Okey, jadi nilai carian dia masih sama, 53. Sama tak dengan, okey, sekarang M dia ialah berapa tadi? 7 kan? 7 mana? 7 yang ini. Indeks yang 7 ini, tapi kita bukan nak indeks je, nak nilai. Nilai bagi indeks 7 tu ialah 53. Okey, jadi 53 sinilah 53. Okey, 53 sama dengan 53. Jadi dia jadi true. Bila true, tengok. Bila true, ni 8.2. Bila true dia buat apa? 8.2.1 kan? Dia akan papar item ada dalam senarai. Jadi akan keluarlah ni. Item ada dalam senarai. Jadi dia akan terus tamatkan atau caralah kan, sebab dia dah jumpa. Okey, yang lain ni dia tak buat dah.
Okey, jadi kita sambung sikit lagi. Kita buat carian yang kedua lah. Masih soalan yang sama. Kita cari nombor 12 pula. Yang sebelum tadi kita cari nombor 53, dia terletak di bahagian lebih kurang bahagian belah kanan belah kanan item pertengahan kan. Jadi kita tengok macam mana pula apa yang berubah kalau item yang kita cari tu di bahagian belah kiri pula. Dia ada perbezaan kat situ. Okey, yang ni saya padamkan tadilah yang conteng-conteng tu. Saya tulis balik. Cuma ini nombor ni indeks dia sama je, tapi ini yang bulat ni saya tahulah tak boleh padam pula nombor 7 tu, tak ada apa-apa dia tak boleh terpadam tu je. Okey, jadi kita mulakan balik. I masih samalah. I dia ialah kosong. Lepas tu kurang atau sama dengan J. J masih 8 lah kan, sebab M tolak 1. Okey, 8. Okey, jadi dia true. Jadi pertengahan dia M. Okey, I ialah kosong tambah 8. Okey, bagi 2. Okey, bagi 2. Jadi jawapannya ialah tadi apa? 4 kan? Jadi carian dia sekarang ialah 12 lah. 12 sama tak dengan indeks pertengahan? Okey, dia memang akan yang apa tu, mesti yang kali pertama kita mesti dapat indeks pertengahan dia sama lah, walaupun soalan dia berbeza. Soalan maksud saya soalan carian dia tu berbeza. Mesti indeks yang pertama mesti sama lah, sebabnya formula dia itu juga kan sama. Jadi LM ialah 42. Jadi 12 sama dengan 42 tak kan? Jadi false. Bila false dia tak buat papan ni. Lepas tu dia pergi sini. 12 kurang daripada 42 ke? False kan? True kan? Bila true, kalau yang true ni mana? 8.3.1 dia true, dia buat apa? Dia kira J disetkan kepada M tolak 1. Yang ini dia akan buat yang ini. Dia tak buat ini sebab ni untuk else kan? Yang ni jika tidak. Jadi dia akan buat ini, iaitu J. M tadi berapa? 4 lah. 4 tolak 1. Jadi J yang terkini ialah 3. Dia tak buat yang else ni lah. Jika tidak ni dia tak pergilah kan. Kita dash kan. Jadi awak nampak tak kat sini? Perbezaan soalan yang nombor 1 carian 53 dengan 12 ni. Kalau yang 53 ni, carian nombor 53, dia akan laksanakan yang ini kan. Maknanya dia akan berubah nilai I. Tapi kalau sebab apa? Sebab carian dia berada di belah kanan. Tengok. Tadi 53 carian belah kanan. Jadi dia punya yang berubah dia ialah I, iaitu indeks yang pertama. Tapi kalau carian dia belah kiri, indeks yang terakhir dia yang akan berubah, J. Indeks pertama dia kekal. Dia tak akan berubah. Okey? Itu perbezaan dia lah. Okey. Jadi sebab bila dah dekat sini, dia akan pergi mana? Tamat jika, lepas tu ulang langkah 8 lah kan? Ulang langkah 8 kat sini lah. Okey. Jadi I kurang atau sama dengan J. Dia punya syarat. Okey. I dia berapa? Ada tak perubahan I kat atas ni? Tak ada kan? Dia masih kosong. Tak ada. I tak ada berubah apa. Jadi dia kosong lah. Kurang atau sama dengan J. Okey, J tengok. Ada perubahan. Mula-mula J 8. Lepas tu J jadi 3 pula. Jadi kita buat kat sini. Okey. Jadi awak nampak tak? Yang tadi, yang soalan yang 53 ni, kita cari yang 53. Dia berubah nilai J kan? Nilai I kan? Nilai J tak berubah. Tapi kalau yang ini, dia berubah nilai J. Sebab dia punya bahagian carian tadilah.
Okay, kiri ke kanan ke. Okay, jadi ni lah true lah. Bila true, dia cari nilai pertengahan yang kedua. I tambah J. I ni indeks pertama kan? Indeks pertama dia I. I berapa? Kosong. Kosong tambah J. J berapa? 3. Bagi 2. Jadi 3 bagi 2 1.5 kan? Jadi sebab floor division kita ambil 1. Okay, jadi carian masih 12 sama tak dengan LM. M dia tadi indeks 1. Indeks 1 yang mana? Inilah. Indeks 1. Indeks 1. Tapi nilai dia apa? 30. Sini 30. Okey, 12 sama dengan 30 tak sama. Okey. Apa diam boleh tak? Kan mama. Okey, jadi carian masih samalah 12 sama dengan 30 tak? False lah kan? Jadi false dia tak akan buat yang ini. Dia pergi yang seterusnya tu 8.3.1 12 kurang daripada 30. True ke false? True lah kan? 12 kurang daripada 30. True. Bila true dia akan laksanakan ni lah. J M tolak 1. Okey. Sekarang M berapa nilai dia? Kita tengok yang ni lah. Yang ni ada yang terakhir kan? M dia terkini ialah 1 kan? 1 tolak 1 ialah 0. Okey, jadi dia tak pergi sini. Okey, lepas tu dia ulang langkah 8. I kurang atau sama dengan J. I tak ada perubahan, dia masih kosong. Kurang atau sama dengan J. J yang terkini ialah 0. 0 kurang atau sama dengan 0 tak? True lah, dia masih true lagi. Bila true tu dia akan cari nilai pertengahan pula kan. Okey, jadi I tambah J. I kosong tambah J sekarang ialah 0. Bagi 2. Jadi 0 bahagi 2 apa? Boleh ke 0 bagi 2? Boleh kan? Yang tak boleh ialah 2 bahagi 0. Dia tak boleh bahagi dengan 0. Tapi 0 boleh dibagi dengan apa-apa nombor. Kalau 0 dibagikan dengan sebarang nombor, jawapannya 0 lah. Kan? Ni matematik ni. Jadi, nilai carian 12 sama tak dengan indeks M0 ni. Indeks M ni, iaitu 0 ni, mana? Kita pakai warna lain. Hijau pula. Okey. Indeks pertengahan dia 0 kan? Jadi 0 inilah. Apa nilai dia? 12. Jadi kita bandingkanlah kat sini. 12 sama dengan 12 tak? Jadi jawapannya true lah kan? Keputusannya true. Bila true, dia buat apa? Ni lah papar. Item ada dalam senarai. Jadi yang lain ni dia dah keluar lah daripada sistem, dia dah tak buat dah. Okey, sampai sini. Okey, boleh tak setakat ni? Tengok, dia yang berubah. Maknanya kita boleh buat kesimpulan dekat sini. Kalau item carian dia, okey, ni kadang-kadang ditanya dekat peperiksaan. Maknanya dia macam nak tengok kefahaman kamu lah. Boleh dikatakan hebat lah ni. Dia tanya,
Dia tak suruh buat sudoku, tak suruh buat saya makan meja semua ni, tapi dia tanya secara apa, dia nak cakap macam umum lah. Dia kata pada pendapat kamu ke, kan, contoh sekiranya carian nombor berada di sebelah kanan item pertengahan, okay, ni item pertengahan, okay, maknanya belah kanan sinilah, selepas item pertengahan kan, ni kanan. Okey. Sekiranya nombor carian berada di belah kanan item pertengahan, apakah yang kamu dapat simpulkan? Okey, iaitu kita boleh cakap kalau belah kanan indeks apa? Indeks apa yang berubah? Indeks I ke J? I lah kan tadi kan, yang nombor 1. Indeks I akan berubah. Indeks I itu apa? Indeks, ni rumusan dia lah. Jika belah kanan tadi, indeks apa, I itu ialah indeks awal lah kan. Indeks awal akan berubah. Kita boleh pula kat sini. Dah ada benda ni tak boleh tulis lah. Berubah. Okey? Berubah. Okey. Tapi kalau mana lain? Biru pula. Okey. Apakah rumusan yang kamu dapat katakan kalau indeks apa tu, atau carian berada di belah kiri apa, indeks pertengahan ialah rumusan ni kat sini. Ni awak nanti tulislah nota sikit kat tepi tu kan. Apa, indeks J yang akan berubah. Indeks J tu maksudnya indeks akhir lah. Kita tak naklah tulis kata indeks I, indeks J, sebab apa benda indeks J, indeks I tu kan boleh ubah je. Jadi kita tukarkanlah indeks akhir akan berubah. Kan? Macam tu. Itu kesimpulan dia. Okey? Nanti kamu tulis dekat buku nota lah. Okey? Jadi apa tu, jadi ini sajalah untuk contoh ni, 2 contoh ni saja. Okey? Kamu boleh rujuk dekat saya punya slide lah, cantik sikit kan. Yang tadi tu saya nak tunjukkan apa, live lah kan. Nanti kalau saya tunjuk terus apa ni, saya makan meja dah siap ni, nanti awak tak faham pula macam mana dia berlaku. Jadi saya tunjukkan apa, tunjuk cara tadi, tapi apa, awak boleh rujuk lah. Ni cantik sikit lah dia punya gambarnya kan. Ini kalau carian bernombor 53 tadi. Okey, awak tengok indeks awal dia yang akan berubah kan. Lepas tu dia punya I ni indeks, ialah indeks awal ni lah yang akan berubah. Kalau J ni tak ada berubah apa-apa. Okey, ini pula saya makan meja bagi carian kalau nombornya berada di belah kiri indeks pertengahan. Okey, iaitu nombor 12. Tengok indeks J yang akan berubah kan, indeks I tetap sama. Ni dalam bentuk saya makan meja dia lah. Okey. Okey, jadi itu sajalah untuk hari ini. Nanti kita akan sambung apa tu, catat alih untuk binary search. Sekian, terima kasih.